akan cerita macam mana cara alternatif untuk buat rekrutmen lah melalui Jobs Malaysia. Apa yang uniknya tentang Job Malaysia ni? Job Malaysia ni dia of course dia laman sesawang yang percuma yang diwujudkan oleh kerajaan. Tak ada buat apa-apa bayaran, dah hanya perlu daftarkan akaun dan seterusnya dah boleh mengiklankan jawatan tertentu lah dekat dalam Job Malaysia ni. Kita boleh buat proses rekrutmen ni secara maya. A to Z secara maya sampai habis. Saya akan tunjuk step by step kepada anda semua. Okey, proses pertama ini yang mana-mana yang tak daftar lagi tu, kalau katakan anda nak daftar Okey. dia dekat sini dia kata ingin sertai Job Malaysia kan. Klik dan sertai kami kan. You klik dekat majikan tu dululah. Kalau kita klikkan majikan tu, dia ada button majikan button daftar kat atas ni kan. Dia daftar tu. Daftar majikan lah. Kita klik dekat majikan tu. Okey, kalau kita tengok dekat sini dia ada banyak status majikan Okey, macam saya daftar guna individu atau perseorangan. Individu perseorangan ni untuk enterprise. Enterprise. Saya cakap yang bertaraf enterprise. Sebab saya ni dulu masa saya mula-mula buka Takaful tahun 2009 tu saya daftar enterprise. Daripada saya mula-mula buat Takaful saya dah daftar enterprise. Jadi saya straight away bila saya nak masuk dalam Job Malaysia ni saya gunakan individu atau perseorangan lah. Cara kedua untuk mendaftar boleh gunakan syarikat atau firma. Ini yang mana-mana yang ada senian berhad PLT boleh gunakan syarikat atau firma lah. Saya rasa anda semua banyak enterprise. Jadi enterprise saya galakkan guna individu atau perseorangan saja. Lebih mudah. Sebab individu atau perseorangan ni kalau kita klik kat situ, dia pendaftaran dia menggunakan IC. Email. Okey, email kena cari satu email yang tidak pernah didaftarkan dalam Job Malaysia lah. Kalau pernah daftar dia akan block masukkan nombor bimbit. Nombor bimbit pun yang tidak pernah didaftarkan dengan Job Malaysia dan kita klik kod verifikasi dekat situ lah. Simple saja pendaftaran je. Itu proses pertama untuk pendaftaran Okey, bila kita dah daftar kita akan dapat login, nama ID, password kita create sendiri, baru kita boleh log masuk lah. Log masuk di sini, klik di log masuk di sini. Dan juga kita klik pengguna Job Malaysia versi baharu, guna yang baru dan kita log masuk. Dan saya log masuk Okey, anda tengok dekat sini, kalau anda tengok sini dia ada nama saya kan, Syarul Nizam Syawan, majikan. Ini dashboard lah. Jadi sebelum kita boleh mula untuk buat iklan jawatan, sebenarnya kalau anda tengok dekat sini profil kan, profil saya punya profil is 92% lengkap. Maksudnya profil saya ni dah almost full lah. Sebab bila dashboard ni akan dipaparkan juga kepada pencari kerja. Jadi kita lengkapkan kita punya profil dulu. Biasanya saya akan klik kat situ. Nampak dekat sini kalau anda semua tengok saya punya Job Malaysia ni tahun penubuhan dia tahun 2010. Lepas tu kena ada halaman website. Jadi nanti anda semua kan ada website, kita dah bagi setiap rakan niaga kita semua ada seorang sendiri punya website kan di Ikhtisas. Jadi boleh masukkan website tu di sini, paparan halaman tu. Jumlah pekerjaan berapa? Jumlah pekerjaan tu letaklah. Kata dia letak 5 orang, 3 orang terpulang lah sokongan pekerjaan kepada OQ, 100 menit ketepatan, 100 mutra, ada slogan syarikat. Nampak? Ada slogan syarikat, sampaikan ikhlas 100, setua hati pelanggan anda. Lepas tu saya ada masukkan saya punya LinkedIn punya profil saya. Kalau anda semua ada Facebook, boleh masukkan Facebook punya link dekat sini. Kalau anda ada Instagram, boleh masukkan Instagram juga. Jadi dekat sini juga saya dah lengkapkan saya punya alamat dan saya juga lengkapkan saya punya email dan juga nombor telefon Cara kita nak edit senang je untuk profil ni. Dia ada button dekat sebelah kanan ni. Di kanan ni kalau kita klik kat situ, kita boleh edit profil kita lah. Kita edit profil kita. Jadi kalau kita tengok dekat sini, dia ada Facebook, dia ada Twitter, dia ada LinkedIn. Saya galakkan anda semua, kalau boleh masukkan Facebook. Satu lagi LinkedIn LinkedIn. Create lah account LinkedIn masing-masing. Jadi kat sini ada 2. Tapi paling minimum kena ada 1. Masukkan pekerja asing, ada kesatuan kerja tidak. Yes kepada OKU, tempatan, bilik tunggal. Contohnya kalau saya nak join program Slim ni ramai kata macam mana nak masuk program Slim lah, program tu lah, klik je lah kat sini kan. Lepas tu dekat situ ada borang Slim, kita boleh pilih dekat situ contohnya. Kalau tak perlulah.
dan maklumat. Maklumat, kita masukkan alamat kita, juga sama juga kita boleh klik kat situ alamat. Okey, yang last kali, section yang last kali yang ni, jenis perusahaan, industri kewangan, insurans atau takaful. Lepas tu ada sub-industri takaful keluarga. Jadi anda boleh pilih takaful keluarga ni dan bagi penerangan sikit tentang perkhidmatan yang anda bagi. Jadi bila dah selesai semua ni, kita pun simpan. Simpan, dia akan update. Okey, selesai. Itu untuk kita kenal kemaskan ni profil Kita go back to dashboard. Okey, selesai saja kita dah buat dia punya profil ni. Okey, tiba masa untuk kita iklankan lah. Iklan jawatan mudah saja. You klik dekat iklan jawatan ni. Okey, dekat sini ada nama jawatan Okey, kalau saya klik dekat nama jawatan tu Perindo Insurans, dia akan tulis automatik keluar deskripsi jawatan tu lah jadi apa anda perlu buat, buat suai sikit lah. Kalau anda tengok semua dekat sini, skop tugasan tu saya tulis kat tu melaksanakan tanggungjawab melalui usaha takaful dan memberi khidmat nasihat dan konsultasi berupa penyertaan atau pengambilan polisi takaful keluarga dan takaful am. Itu dia skop tugasan dia lah. Bila kita dah lengkapkan skop tugasan tu, kita masukkan pengalaman berkaitan. Contohnya macam saya masuk kat sini 0 tahun 0 bulan, saya tak kisahlah saya bersiapa kan. Kalau anda semua perlukan pengalaman, masukkanlah. Kalau 2 tahun jenis jawatan kontrak, gaji saya letak 2,000 sebulan kat situ Dia ada lokasi pekerjaan ni, you boleh masukkan lokasi lah. Contohnya saya letak dekat Negeri Sembilan, Sabah, Kota Baru. Contohnya saya nak tambah satu lagi, katakan Johor punya postcode. Okey, kalau saya masukkan postcode kat itu, dia terus keluar kan daerah Johor Baru. Saya cakap bilangan kosongan, saya cakap 5 kosongan contohnya. Saya boleh klik kat situ tambah lokasi, jadi dia keluar tambah lokasi baru kat situ lah. Jadi tarikh tutup permohonan tu saya letakkan the latest date, for example. Ni kalau kita tengok kat sini ni tak boleh klik semua ni. Jadi yang last kali date kita boleh letak 27 Julai. Kategori pemohon. Kalau you antik dekat sini dia macam-macam ada. You nak lepasan sekolah, Negara Kerjaya, anggota uniform, pesara, pelajar. Macam saya tak kisah, siapa-siapa pun boleh kan. Kalau anda rasa macam contohnya macam yang senior-senior tu, macam Haji Amran dia kata, saya nak orang yang, saya tak nak lah ni pelajar-pelajar lah apa semua ni kan. Saya nakkan orang ni saja. Contohnya, Peningkatan Kerjaya, ini saja yang saya nak. Contohnya kan. Kalau katakan Kerjaya dan kerja diberhentikan. Pilih lah. Kalau kita nak semua kategori, kita pilih ke semua kategori lah kan. Dan klik dekat Anjal Anjal. Kita kena edit juga pegawai untuk dihubungi. Masukkan nama anda, email. Ini penting Kalau kita tak update dia ni, nanti kalau katakan ada calon baru mohon, kita tak tahu dia mohon. Bila kita update kat email ni, bila dia mohon, dia akan masuk dekat email kita. Setiap kali permohonan dibuat, kita akan dapat satu email daripada Job Malaysia memaklumkan bahawa ada permohonan baru. Yang ini keperluan atau kemudahan calon. Saya ada masukkan penginapan. Penginapan memang saya ada bagi. Dan juga saya masukkan kemudahan insurans. Yang juga kelayakan akademik yang lain lah. Macam ni saya nakkan pilih kelayakan akademik tu minimum dekat degree dan juga diploma lanjutan. Contohnya kalau saya nak tambah lagi satu, ijazah sarjana kan, saya boleh pilih kat situ. Saya letak situ Account and Financial Management. Tambah dia akan keluar kat sini lah. Badan profesional kalau ada, kalau perlu masukkan, tak perlulah Jadi bila kita dah selesai kita punya setting untuk iklankan jawatan ni, kita boleh preview lah. Kemudian kita preview. Kita preview kat bawah ni. Nampak? Dia akan keluar macam ni. Jadi yang ini adalah iklan jawatan yang memang bila calon tengok, dia akan nampak ini dulu. Jadi calon, dia akan klik button bawah ni lah bila dia nak mohon jawatan. Ini setting yang kita buat lah sebenarnya. Kita kena set tu kan. Selesai kita iklankan jawatan, kalau kita tengok dekat sini, dia ada dashboard, inbox, pengurusan jawatan, iklankan jawatan Okey, bila kita dah iklan, of course kita malas nak iklan banyak kali kan. Kadang-kadang ada orang cakap, perlu nak iklan banyak kali kan. Tak larat aku nak iklan banyak kali. That's why kita ada kemaskini iklan jawatan. Jadi maksudnya kita hanya buat satu kali saja. Bukan buat banyak kali, buat satu kali saja iklan jawatan.
Contohnya, saya buat perancang kewangan dengan Prudent Insurance. Nampak ni, ada dua kan? Perancang kewangan, Prudent Insurance. Dia ada tarikh tutup iklan. Tarikh tutup iklan Katakanlah perancang kewangan ni saya cakap, oh 23 Julai ni tak lama lagi kan. Saya nak panjangkan. Apa saya perlu buat adalah, saya klik dekat tindakan sini, saya boleh tak panjangkan tarikh tu. Cara kita nak panjangkan tarikh tu, kita klik dekat butiran kosongan ni. Ini kalau perancang kewangan, nampak saya menyediakan perancang kewangan komprehensi semualah. Nampak tak tarikh tutup ni? Dia ada satu button tarikh tutup Kat situ tarikh tutup. Jadi saya boleh klik dekat tarikh tutup tu, saya boleh panjangkan dia lagi tarikh tu. 28 tak boleh, 27. Last lah. Saya panjangkan 27, lepas tu saya save semula kat atas ni. Ada button save. That's how we setting lah. Jadi iklan berjawatan berjaya dikemas kini. Jadi kalau kita tengok balik dekat kemas kini ni, dia dah jadi 27 hari bulan. Kalau saya klik ke sini, dia dah jadi 27 hari bulan. Jadi dengan kata lain, anda semua tak perlu buat banyak kali iklan tau. Buat satu kali iklan, tapi sebelum iklan tu mati, kita panjangkan tarikh tu. Jadi kita punya iklan ni akan sepanjang tahun. Okey, dah selesai kita iklankan jawatan ni, orang akan start memohon lah. Jadi macam mana kita nak tahu pula, ni step seterusnya, kita nak manage permohonan-permohonan daripada calon-calon lah. Okey. Dekat sini dia ada button pengurusan calon pengurusan calon lah. Kita boleh tengok senarai calon yang telah pun memohon. Ini saya bagi contoh sebab yang lain semua saya dah tutup Sekarang ni tinggal dua ni saja. Okey. Okey, dekat dalam sistem ni dia ada calon berpotensi. Saya tak nak calon berpotensi sebab contoh sini kita susah nak convince dia. Saya nakkan calon yang memohon sahaja. Saya akan klik dekat calon yang memohon ni, jumlah yang memohon ni. Saya akan nampak calon-calon dekat bawah ni lah. Kalau anda semua tengok ni kan, ni semua calon semua kan. Ni semua calon-calon. Yang latest 25 Mei 2020 ni lah kan ada yang daripada Kelantan ada, daripada Terengganu ada, macam-macam lah Kalau dekat sini senarai dia ada 99 orang. 99 orang. Ramai calon Ramai calon. Jadi bila ramai calon macam ni, is selection process lah. Selection process. Jadi apa cara saya buat selection process? Saya nak tahu dia punya minat dia towards takaful tu. Biasanya saya akan contact. Dua cara untuk contact, sama ada you boleh contact dia direct by phone. Contohnya macam Nurshida ni, you boleh klik button dekat situ. Bila you klik button dekat situ, kita boleh nampak dia punya resume Kita boleh nampak resume dia. Resume dia. Jadi ini bergantung kepada anda semualah. Anda nak calon perempuan, nak calon lelaki yang dah berkahwin, yang tak berkahwin. Kan? Terpulang pada anda semua yang ada lesen mandu, tak ada lesen mandu. Ada lesen mandu, tak ada lesen mandu. Kan? Jadi semua profil dia ada dekat sinilah kecuali gambar dia tak ada. Jadi apa yang saya buat adalah di sini ada nombor telefon kan. Saya akan savekan nombor telefon tu dekat dalam saya punya tab. Ini yang saya akan buat Saya akan savekan nombor telefon dalam tab. Apa berlaku adalah bila saya savekan dekat dalam nombor tab, saya dah boleh tengok. Saya dah boleh contact dia melalui WhatsApp.